Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk bab 6 cahaya ni untuk subtopik formula kata nipis. Okey. Jadi sebelum kita pergi secara lebih lanjut dalam bab ni, kita akan imbas kembali apa yang kita telah pelajari dalam bab yang lepas, yang mana kita akan gunakan sikit sebanyak dalam bab kali ini. Okey, antaranya adalah pusat optik, mana biasanya berada di tengah-tengah kanta. Dan kita ada paksi utama yang biasanya merupakan garis lurus yang melalui pusat optik secara mendatar, dan kita ada paksi kanta iaitu garis yang berserenjan dengan paksi utama yang melalui pusat optik. Dan kita ada juga titik fokus, mana merupakan titik cahaya untuk menumpu bagi kanta cembung dan cahaya akan mencapai bagi kanta cengkung. Selain daripada itu, kita ada jarak objek iaitu U, yang mana merupakan jarak antara objek dengan pusat optik kanta. Dan kita ada V iaitu jarak antara image dengan pusat optik kanta. Last sekali kita ada panjang fokus, yang mana merupakan jarak antara titik fokus dengan pusat optik. Okay, kita juga ada satu lagi formula yang kita akan guna dalam bab ni, iaitu M. Okey, pembesaran linear yang mana sama dengan HI per HO, iaitu tinggi image per dengan tiga objek, ataupun boleh juga kita guna V per OU, iaitu jarak antara image per dengan jarak antara objek. Ada lagi satu lagi yang kita akan gunakan dalam bab kali ini, iaitu jenis-jenis image yang terbentuk. Antaranya adalah nyata versus maya, tegak versus songsang, lebih besar versus sama besar, versus lebih kecil. Okey. So kita terus kepada bab yang kita akan pelajari untuk kali ini. Okey, formula kanta nipis biasanya dihubungkan dengan formula 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okay, yang mana U tu adalah jarak objek, V adalah jarak image, dan F adalah frekuensi. Okay, kita tengok macam mana penggunaannya. Kita pergi dengan lebih lanjut macam mana kita nak gunakan formula tersebut. Ada beberapa peraturan tanda semasa kita gunakan formula kanta nipis. Antaranya adalah panjang fokus adalah positif jika kanta tersebut adalah kanta cembung, manakala panjang fokus adalah negatif jika kanta tersebut adalah kanta cekung. Okay, dari segi jarak image pula, jarak image adalah positif jika image tersebut adalah nyata, yang mana biasanya terletak bertentangan dengan objek. Dan jarak image adalah negatif jika image tersebut adalah maya, yang mana biasanya terletak di bersebelahan dengan objek. Okay, saya tunjukkan sedikit. Andaikan ini adalah paksi utama, and then kita ada lens ataupun kanta di sini, dan ini adalah objek. Jika objek bertentangan dengan bertentangan dengan objek, jika image tu bertentangan dengan objek, maka yang ni adalah image nyata. Okey. Jika image tersebut bersebelahan dengan objek, contohnya di sini, jadi ini adalah image maya. Okey. Lagi satu, biasanya image nyata ni biasanya songsang sebenarnya. Kebanyakan image nyata adalah songsang. Okey. Manakala biasanya image maya biasanya adalah tegak. Okey. Jadi ini antara beberapa poin yang penting yang perlu di-highlight. Okey. Jika yang pertama sekali, jika panjang fokus tu positif, maknanya ianya adalah kanta cembung. Jika panjang fokus itu negatif, ianya adalah kanta cekung. Yang kedua, jika image tu nyata ataupun bertentangan dengan objek, jadi secara tak langsung ianya adalah positif. And then kalau image tersebut berada bersebelahan dengan objek, jadi ianya adalah negatif. Okay, kita tengok macam mana penggunaannya berdasarkan contoh yang diberi. Okey, ini adalah contoh yang ada dalam buku teks awak. Contoh 1. Sekeping kata cembung nipis mempunyai panjang fokus 12 cm. Tentukan ciri-ciri kedudukan dan pembesaran linear image apabila jarak objek ialah A 18 cm dan B 4 cm.
Jadi dalam bab ni ada beberapa poin penting yang kita boleh highlight. Yang pertama, kantah cembung. Secara tak langsung F-nya adalah positif. Okey. Yang kedua, panjang fokus diberi. Jadi secara tak langsung F sama dengan positif 12 cm. Ciri-ciri, nanti ini soalan yang dia nak, ciri-ciri dan kedudukan dan pembesaran linear. Okay, so ni adalah U sama dengan 18, V sama dengan berapa? U sama dengan 4 cm, V sama dengan berapa? Jadi terus kepada kaedah pengiraan. Okay, seperti mana yang kita telah tahu tadi, U adalah positif 18. Biasanya jarak image adalah 18. Fokus adalah positif 12 sebab ini adalah kantah cembung. Di formula yang kita akan pakai, 1 per F sama dengan 1 per U tambah dengan 1 per V. Yang mana kita nak jadikan V sebagai perkara rumus. Kita nak cari V, berapa nilai V, kita akan jadi 1 per V sama dengan 1 per F tolak dengan 1 per U. Kita akan masukkan nilai F dan juga U. Okey. Jadi kita akan dapat 1 per 12 tolak dengan 1 per 18. Jadi nilai yang kita akan dapat adalah 36 positif. Jadi secara langsung daripada sini kita tahu image tersebut adalah yang pertama. Yang pertama, image tersebut adalah nyata. Jika image nyata biasanya ianya adalah songsang. Yang ketiga, kita akan tahu dia dibesarkan ataupun dikecilkan. Kita tengok dulu. Kita tahu size image, kita akan gunakan formula pembesaran linear, iaitu M sama dengan V per U. Jadi kita dapat V sama dengan 36 dan U adalah 18. So kita akan dapat M sama dengan 2. Secara langsung M adalah lebih besar daripada 1. Jadi ianya diperbesarkan. Image-nya adalah lebih besar. Jadi kita akan tulis image adalah nyata, songsang dan diperbesarkan. Biasanya image diperbesarkan 2 kali sebab M sama dengan 2. Untuk soalan yang B, kita masukkan nilai menggunakan formula yang sama. 1 per F sama dengan 1 per U tambah dengan 1 per V. Dan kita nak cari V, kita akan jadikan V sebagai perkara rumus. 1 per V sama dengan 1 per F tolak 1 per U. 1 per F sama dengan 1 per 12 tolak dengan 1 per 4. Yang mana kita akan dapat V sama dengan negatif 6. So daripada negatif ni kita tahu nilai image adalah image maya. Biasa image maya biasanya dianya tegak. Yang ketiga, kita nak tahu dia lebih besar ataupun lebih kecil. Untuk tahu image tersebut lebih besar atau lebih kecil, kita akan gunakan formula pembesaran linear, iaitu M sama dengan V per U. Kita masukkan nilai V sama dengan 6 and then U sama dengan 4. Sepatutnya kita ada ni modulus, yang mana kita akan assume semuanya adalah positif. Jadi 6 per 4 sama dengan 1 per 5. Jadi M adalah 1/5. M tersebut adalah lebih besar daripada 1. Jadi kita akan assume image ini adalah lebih besar, diperbesarkan. Jadi jawapan yang kita akan tulis adalah image tersebut adalah maya, tegak dan dibesarkan. And then image biasanya dibesarkan sebanyak 1/5 kali. Dan kalau kita ingat kembali apa formula yang kita pernah belajar sebelum ni, read, ris, rim, vum, vum. Yang mana image tersebut berada di mana. Sebagai contoh, kita tengok yang pertama, soalan yang A. Focal adalah 12, kita assume ni 12, and then jarak objek adalah U 18, mungkin di sini. Jadi secara tak langsung sebenarnya kita boleh tahu daripada sini. Daripada sini kita boleh tahu sebenarnya image tersebut adalah real, invert and magnify ataupun nyata, songsang dan lebih besar. Betul kan? Nyata, songsang dan lebih besar. Sama juga yang soalan B, iaitu U sama dengan 4. Kita assume U ni lebih kecil, maksudnya di sini. Maksudnya image yang terbentuk adalah virtual, upright dan magnify. Maksudnya image-nya adalah maya, tegak dan lebih besar. So kita boleh juga gunakan formula yang kita pernah belajar sebelum ni untuk make sure jawapan kita betul atau salah. Kita tengok soalan yang seterusnya. Contoh 2.
Satu objek setinggi 9 cm diletakkan pada jarak 60 cm dari kantar jekung dengan panjang fokus 30 cm. Tentukan kedudukan saiz imej yang terbentuk dan nyatakan ciri-ciri imej itu. Jadi apa yang kita ada di sini adalah tinggi objek. Jadi H sama dengan 9 cm. Dan jarak U sama dengan 60 cm. Dari kantar jekung dengan panjang fokus. Okay, so kita ada kantar jekung sentral. So F ni mesti negatif. Jadi panjang fokus adalah 30. Jadi kita akan highlight F sebenarnya adalah negatif 30 cm. Tentukan kedudukan dan saiz. Okay, kedudukan, saiz imej dan juga ciri-ciri imej yang terbentuk. Okay, kita akan guna formula yang sama, iaitu 1/F sama dengan 1/U tambah dengan 1/V. Sebenarnya kita boleh tahu imej tersebut adalah, ciri-ciri imej tersebut adalah visual, upright dan diminished, iaitu maya, tegak dan lebih kecil. Tapi kita ni untuk secara kasar lah. Jadi kita akan buat pengiraan 1/F sama dengan 1/U tambah dengan 1/V. Kita jadikan V sebagai perkara rumus. Jadi 1/F sama tolak dengan 1/V sama dengan 1/F tolak dengan 1/U. Jadi kita akan masukkan nilai yang mana F tersebut adalah negatif dan U tersebut adalah 60. Jadi daripada sini kita akan dapat nilai V sama dengan negatif 20. Jadi daripada sini kita boleh tahu dah imej yang terbentuk adalah maya. Dan biasa maya adalah imejnya adalah tegak. Okey, nak tahu lebih besar lebih kecil, kita akan guna pembesaran linear, iaitu M sama dengan V per U, yang mana kita tahu V nya adalah 20 dan U adalah 60. Jadi kita akan dapat 1/3. 1/3 adalah, biasanya ni kita boleh concludekan bahawa M lebih kecil daripada 1, iaitu diperkecilkan lebih kecil. Dan soalan dia nak saiz imej. Macam mana nak cari saiz imej? Untuk cari saiz imej, kita akan gunakan formula yang sama. Okey, so kita akan kaitkan dengan ketinggian imej. Okey, HI per HO sama dengan V per U. And then kita tahu HO sama dengan 9, V per U sama dengan 1/3. Jadi kita akan dapat, ataupun ni kita boleh tulis 1/3. Jadi kita akan dapat HI sama dengan 9 darab dengan 1/3. Jadi kita akan dapat 3. Ciri-ciri imej adalah maya, tegak dan lebih kecil ataupun diperkecilkan. Dan ketinggian imej adalah 3 cm. So itu saja untuk soalan ini. Last sekali kita akan tengok contoh yang ketiga. Okey. Contoh yang ketiga merupakan soalan hebat, yang mana kita akan kaitkan laju imej dalam penggunaan bab cermin. Kita tengok soalan. Rajah 6.37 menunjukkan seutas dawai lurus diletakkan sepanjang paksi utama sekeping kantar cembung nipis. Dengan panjang fokus adalah 12 cm, X dan Y masing-masing ialah 24 cm dan 18 cm dari kantar. Seekor cengkerik mengambil masa 6 cm untuk bergerak dari X ke Y. Berapakah laju imej cengkerik itu? Okey, jadi ada dua imej sebenarnya dalam ni. Yang pertama imej daripada X dan imej cengkerik daripada Y. Jadi kita akan cari dulu objek, imej objek yang daripada imej daripada X, iaitu kita akan assume 18, 24. Okey, so, kita highlight dulu apa yang penting. Yang pertama, ini adalah kantar cembung. Jadi positif, F sama dengan positif, fokus sama dengan 12, dan kita ada jarak. Okey, kita akan assume daripada jarak 18 ke 24. Jadi ini adalah U1, ini U2. Okey, jadi sini adalah U2 dan ni adalah U1.
Kita cari dulu image yang terbentuk. Jarak image yang terbentuk adalah 1/f sama dengan 1/u tambah dengan 1/v. Kita akan jadikan V sebagai perkara rumus, iaitu 1/v1 sama dengan 1/f tolak dengan 1/u1. Okey. Jadi 1/12 tolak dengan 18. Jadi kita akan dapat V1 sama dengan positif 36. Okay, seterusnya kita akan cari V2. Okey. 1/v2 sama dengan 1/f tolak dengan 1/u, yang mana 1/f adalah 1/12 dan 1/u adalah 1/24. Jadi dari sini kita akan dapat V2 adalah 24 cm. Okay, dalam kes ni kita dah tahu kedua-dua image adalah image nyata. Cuma soalannya kita nak berapakah laju image cengkering itu dalam masa 6 saat. Jadi kita ingat balik formula yang kita belajar H laju. Okey. H laju sama dengan, ataupun laju, soalan dia laju Okey, laju sama dengan jarak antara dua titik per dengan masa. Jadi kita ada dua jarak daripada sini ke sini, betul? Okey. Jadi kita akan tolak lah beza jarak. Jadi awak akan dapat 36 tolak dengan 24 bahagi dengan masa. Masa kita ada 6 saat. Jadi terus akan dapat 2 cm per saat. Okey. So itu saja untuk bab ini. Okay, seterusnya kita akan tengok sikit sebanyak latihan. Okay, soalan yang pertama. Tentukan jarak image dan kuasa kanta. So memandangkan kita tak belajar kuasa kanta, kita abaikan dah soalan ni. Jadi jarak image Untuk tahu jarak image, so jangan lupa formula yang sebelum ni kita pelajari. Okey. Iaitu read, ris, rim, vum. Okay, mana rim ni adalah F. Okay, 2F, and then vum ni adalah ris, sorry saya silap. Okay, sebenarnya yang mana vum ni adalah F dan ris adalah 2F. Tengok soalan ni berada di sini selepas pada F. Okey, jadi kemungkinan image yang terbentuk adalah rim, ris ataupun rim. Okey, kita tengok soalan macam mana nak kira. Kita akan gunakan 1/f sama dengan 1/u tambah dengan 1/v. Okey, jadikan image yang terbentuk adalah nyata, real. Jadi soalan je jarak image. Jadi jadikan V sebagai perkara rumus. Jadi kita akan dapat 1/v sama dengan 1/u tolak dengan 1/5. Kira dari sini kita akan dapat 0.3 adalah 1/v. Jadi nilai ni adalah 1/v. Kita nak cari V. V adalah 1 bahagi dengan 0.3. Okey, jadi awak akan dapat 3.33. Kebanyakan pelajar kadang-kadang dia akan ambil ini, akan assume ni sebagai jawapan. Sebenarnya ni adalah jawapan untuk 1/v. 1/v ni sebenarnya adalah 3/10. Kita nak cari nilai V. V sebenarnya adalah 10/3. 10/3 sebenarnya adalah 3.33 cm. So jangan salah Okey, jangan ambil jawapan di sini. Okey, kita akan cari nilai V, bukan di sini Dari sini kita tahulah image tersebut adalah nyata. Betul tak? Cuma nak tahu ianya inverse, okey, songsang. And then sama ada lebih besar atau tidak, kita akan tengok size. Okey, tak ada size, kita akan guna V. So kita guna M sama dengan V per dengan U. V sama dengan 3.33. U kita dapat 2 cm. Jadi biasanya ni adalah M ni adalah biasanya lebih besar daripada 1 lah. Jadi jawapannya adalah magnify. Okey, so abaikan ini semua. Okey, tengok soalan yang seterusnya.
kanta cekung. Jadi kanta cekung kita ingat formula VUD, Virtual Upright Diminish. Maksudnya image ni mestilah lebih kecil, dan sekarang ni soalan dia dah bagi image, cuma nak cari panjang fokus. Kuasa kita akan abaikan memandangkan soalan tidak melibatkan kuasa. Kita terus gunakan formula, iaitu 1 per U tambah dengan 1 per V sama dengan 1 per F. Iaitu, jangan lupa V di sini adalah virtual. Image di sini adalah maya. Jadi secara tak langsung image ni adalah negatif 1. Jadi kita terus masukkan nilai, iaitu 1 per 4 tolak dengan 1 per 1 sama dengan 1 per F, yang mana V adalah maya, iaitu nilai V kita akan tukar kepada negatif. Jadi kita akan dapat 1 per F sama dengan negatif 3 per 4, dan kita nak cari F sama dengan negatif 1.33 cm. So daripada sini kita dah tahu ni negatif ni bermaksud kanta cekung. Kita terus kepada soalan seterusnya, iaitu tentukan jarak fokus dan kuasa kanta. Yang mana kata kuasa kanta kita tak belajar dalam bab kali ini. Sukatan kali ini kita tak belajar kuasa kanta, jadi kita terus cari jarak fokus. Dalam hal ni dia dah bagi jarak image dengan jarak objek. Jadi kita akan gunakan konsep yang sama, 1 per U tambah dengan 1 per V sama dengan 1 per F. Tapi jangan lupa, beza image yang berada di sini adalah image yang berada di sebelah kanan dan objek pun berada di sebelah kanan. Jadi adakah objek tersebut adalah negatif? Ataupun image tu adalah negatif? Mana satu yang lebih tepat? Jadi ingat kembali apa yang kita belajar pada awal sekali, yang kita akan tentukan positif negatif adalah, yang pertama adalah F dan yang kedua adalah V. Jadi image ni kita tak kisah kat mana pun berada. Tapi image tersebut dianggap sebagai negatif. Kenapa? Sebabnya bertentangan dengan objek. Jadi kita akan assume ni adalah negatif. Jadi kita terus kepada soalan, 1 per U adalah 1 per 4 tolak dengan 1 per 1 sama dengan 1 per F. Jadi kita akan dapat 1 per F sama dengan negatif 3 per 4. So sebenarnya soalan ni sebenarnya sama dengan soalan sebelum ni, cuma beza dia digerakkan sebelah kanan. Image tersebut berada di sebelah kanan. Jadi jawapannya adalah sama, negatif 1.33. Jadi kita terus kepada soalan yang seterusnya. Formula tentukan jarak fokus dan jarak dan kuasa kanta. Jadi kuasa kanta kita akan abaikan juga. Nak cari fokus sahaja. Untuk cari jarak fokus masih lagi guna formula yang sama. Dan kita boleh tahu image yang dibentuk adalah maya. Jadi jangan lupa V sama dengan negatif. Dimasukkan formula 1 per U tambah dengan 1 per V sama dengan 1 per F. 1 per U adalah 1 per 2, dan kita akan tolak dengan 1 per 6. Jangan lupa tolak. Kenapa? Sebabnya maya sama dengan 1 per F. Jadi anda akan dapat 2 per 6, and then F sama dengan 3. Image ni kita boleh tahu image ni adalah maya, tegak dan juga lebih besar. Kalau nak cari berapakah pembesaran linear je, jadi kita gunakan M sama dengan V per U. Anda akan dapat V adalah 6, U anda dapat 2, jadi anda akan dapat 3. Jadi 3 kali pembesaran, maksudnya 3 kali ganda besar. Kalau sini tingginya adalah 10 cm, sini adalah 30 cm. Jadi itu saja yang sikit sebanyak yang kita pelajari untuk hari ini. Kita akan terus kepada kerja rumah. So untuk kerja rumah, buku yang saya pelajar. Muka surat 144 kalau tak silap saya. So ni 166.
So ni adalah kerja rumah awak untuk kali ni. 1 2 3 4. Nanti kalau sempat kita akan bincang dalam kelas yang akan datang. Saya untuk hari ini sekian, terima